Ustaz. Dah start record dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan isu moral di sekolah dan isu yang kami ambil ialah kes buli. Kes buli ni merupakan tindakan kekerasan, ancaman atau penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau berkumpulan kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti secara fizik, emosi atau mental. Antara berlakunya faktor kes buli di sekolah adalah yang pertama, persekitaran sekolah yang kurang pengawasan dan kawalan membolehkan tingkah laku buli berkembang tanpa dikesan dan dihukum. Kedua, tekanan rakan sebaya yang tinggi boleh mendorong pelajar untuk berkelakuan agresif bagi diterima dalam kumpulan sosial mereka. Yang ketiga, kurangnya pendidikan tentang nilai-nilai murni dan empati boleh menyebabkan pelajar kurang kesedaran tentang kesan negatif buli terhadap mangsa. Akhirnya, faktor seperti masalah keluarga atau peribadi boleh menyebabkan berlakunya kes buli. Alia mic. Sorry. Seterusnya di mana kes buli ni berlaku? Yang pertama di sekolah. Sekolah ni merupakan tempat yang selalu berlakunya buli seperti di kelas, kantin, padat ataupun tandas. Seterusnya media sosial. Di media sosial ni kita sering dengar buli cyber lah, yang mana melalui platform seperti TikTok, Instagram, Twitter dan Facebook yang semakin meningkat. Dan seterusnya keluarga, yang mana kes buli berlaku dalam kalangan keluarga sama ada di antara adik-beradik atau ibu bapa yang berbentuk buli fizikal atau emosi. Macam contoh ejek daripada segi rupa, macam tu lah. Dan akhir sekali komuniti. Kes buli berlaku antara kanak-kanak atau remaja di taman permainan, jalanan atau di pusat beli belah. Antara bentuk buli yang berlaku seperti diskriminasi atau penindasan sosial. Dan akhir sekali, agensi yang terlibat dalam membatas masalah buli ni, yang pertama dalam negara lah, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Lembaga Konsuler Malaysia. Untuk luar negara pula ada UNICEF, Anti-Bullying Alliance untuk UK, dan seterusnya National Bullying Prevention Center untuk Amerika Syarikat, dan akhir sekali National Safe Framework untuk Australia. Seterusnya kita tengok pula pihak yang terlibat untuk kes buli ni. Yang pertama adalah pelaku buli, iaitu individu yang melakukan tindakan buli ni. Mereka mungkin bertindak atas dasar tekanan peribadi, ingin menunjukkan kuasa atau pengaruh negatif dari rakan sebaya. Yang kedua adalah mangsa buli, pelajar yang menjadi sasaran buli. Mereka mungkin kelihatan lemah atau berbeza daripada orang lain yang menyebabkan pelaku buli ni menyasarkan mereka. Seterusnya yang terakhir ialah saksi. Pelajar lain yang menyaksikan kejadian buli tetapi mungkin tidak tahu cara untuk campur tangan atau takut untuk melaporkannya. Seterusnya kita masuk pula pada kesan isu buli di peringkat sekolah bagi mangsa. Kesan buli kepada mangsa boleh menjadi sangat mendalam dan berpanjangan. Mangsa sering mengalami tekanan emosi seperti kemurungan, kebimbangan dan rendah diri yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental mereka. Mereka juga mungkin menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan mencapai prestasi akademik yang baik kerana persekitaran sekolah yang tidak selamat. Selain itu, mangsa buli mungkin merasa kesunyian dan terasing yang boleh menyebabkan masalah dalam membentuk hubungan sosial yang sihat. Seterusnya, kesan isu buli di peringkat sekolah bagi pembuli pula. Yang pertama, masalah disiplin.
Pembuli seringkali terlibat dalam tindakan agresif dan ganas yang melanggar peraturan sekolah yang boleh membawa kepada tindakan disiplin seperti amaran, penggantungan atau bahkan pemecatan dari sekolah. Walaupun perlu, tindakan ini boleh menyebabkan pembuli mengalami tekanan tambahan kerana mereka mungkin merasa terasing dan dihukum. Selain itu, masalah disiplin ini tidak terhad kepada lingkungan sekolah sahaja. Pelaku buli yang tidak diberi intervensi yang sesuai mungkin membawa kepada tingkah laku agresif ini ke dalam kehidupan dewasa mereka yang boleh menjejaskan hubungan sosial mereka dengan masyarakat. Yang kedua adalah isu sosial. Mengalami masalah isu sosial. Pelaku buli seringkali mengalami kesukaran dalam membentuk dan mengekalkan hubungan sosial yang sihat dengan rakan sebaya mereka. Tingkah laku agresif dan tidak berempati yang ditunjukkan oleh pelaku buli boleh menyebabkan mereka dijauhi dan tidak disukai oleh rakan-rakan mereka. Rakan sebaya mungkin merasa tidak selesa atau takut untuk berinteraksi dengan pelaku buli ni, yang membawa kepada pengasingan sosial. Selain itu, pelaku buli mungkin terbiasa dengan penggunaan kuasa yang tidak sihat, di mana mereka merasakan keperluan untuk mengawal orang lain untuk merasa berkuasa dan berkeyakinan. Jika tidak dikawal tingkah laku ini boleh berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar apabila mereka dewasa nanti, seperti kesukaran dalam hubungan peribadi dan profesional. Yang ketiga adalah tingkah laku antisosial. Tanpa pengawalan yang betul, tingkah laku buli ni boleh berkembang menjadi tingkah laku antisosial yang lebih serius di masa hadapan. Pelaku buli yang terus menunjukkan tingkah laku antisosial mungkin akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang mengamalkan kerjasama dan amalan hormat menghormati. Mereka mungkin akan menghadapi kesukaran dalam menjalinkan hubungan peribadi yang sihat seperti dalam perkahwinan. Kerana mereka mungkin sukar untuk mempercayai orang lain atau memberi kepercayaan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi, tingkah laku sosial ini berkembang sejak zaman sekolah yang boleh menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan jenayah atau berisiko tinggi pada masa hadapan. Seterusnya adalah kesukaran akademik. Pelaku buli mungkin juga mengalami penurunan prestasi akademik kerana lebih fokus kepada tindakan negatif daripada pembelajaran mereka sendiri. Pelajar yang terlibat dalam tingkah laku buli ni sering hilang fokus terhadap pelajaran mereka kerana mereka mungkin tidak memahami pelajaran dengan baik. Selain itu, kesukaran akademik juga boleh diperburukkan oleh tindakan disiplin yang dikenakan terhadap pelajar. Apabila tindakan disiplin dikenakan terhadap pembuli ni, boleh membuatkan pembuli ni lagi tertekan, lagi tidak minat untuk belajar, lagi stres walaupun tindakan itu perlu untuk mereka. Seterusnya, adalah reputasi tercela. Pelaku boleh kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari rakan-rakan dan komuniti. Selain itu boleh menjejaskan juga imej diri mereka. Isu buli di peringkat sekolah ni boleh memberikan kesan yang mendalam terhadap reputasi pelaku buli. Individu yang terlibat dalam tingkah laku buli akan segera dikenali dalam kalangan rakan sebaya sebagai seorang yang agresif, yang tidak boleh dipercayai, dan kalau dekat sekolah, kita tak kawan lah dengan dia sebab kita takut kita pula dibuli lepas tu. Ini boleh menyebabkan mereka dijauhi oleh rakan-rakan mereka. Seterusnya, pelaku buli mungkin mendapati diri mereka dipinggirkan dalam aktiviti-aktiviti sosial dan kerja kumpulan. Kalau lebih teruk lagi, bukan setakat di sekolah isu buli ni menjejaskan pembuli. Lebih buruk lagi, reputasi buruk ni terhad kepada boleh menjejaskan juga peluang pelaku buli ni di luar sekolah juga. Bila habis sekolah pun, isu buli ni masih menghantui diri pembuli ni. Contohnya seperti kalau nak cari kerja, kalau nak buat permohonan ataupun program atau institusi pendidikan tinggi,
dan lain-lain peluang yang memerlukan rujukan ataupun rekod perilaku yang baik. Majikan atau institusi pendidikan mungkin enggan menerima individu yang mempunyai rekod disiplin yang buruk dan dikenali sebagai pembuli. Seterusnya adalah kesan dan akibat buli. Kita mulakan dengan sekolah dahulu. Yang pertama adalah mencalakan imej sekolah. Kes buli ni boleh menyebabkan reputasi sekolah ni terjejas dan kepercayaan ibu bapa serta komuniti menjadi merosot. Dan akhirnya menjejaskan keinginan pelajar baru untuk mendaftar dan memberi impak yang negatif kepada persekitaran pembelajaran secara keseluruhan. Apabila kes buli di sebuah sekolah ni tersebar, pihak ibu bapa jadi takut dan rela memilih sekolah yang lagi jauh pun tak apa asalkan anak mereka selamat. Jadi kes buli ni boleh menjejaskan reputasi sekolah itu sendirilah. Seterusnya adalah moral dan motivasi guru terganggu. Para guru mungkin merasa kurang bermotivasi untuk mengajar dalam persekitaran yang tidak selamat dan negatif yang akhirnya menjejaskan kualiti pengajaran dan hubungan mereka dengan pelajar. Guru yang menghadapi situasi ini mungkin kehilangan keyakinan dalam keupayaan mereka untuk mencipta ruang pembelajaran yang positif. Dan rasa kekecewaan ini boleh menyebabkan penurunan motivasi dan dedikasi dalam profesi mereka. Selain itu, mereka mungkin lebih cenderung mengalami tekanan dan keletihan emosi yang boleh menjejaskan kesejahteraan keseluruhan mereka. Apabila kita menjadi seorang guru dan kita tahu murid itu adalah pembuli, kita mungkin akan meminggirkan sedikit murid tersebut. Sebab kita tahu dia pembuli, tapi sepatutnya guru ni kena adil lah dengan semua pelajar. Kita kena memberi sokongan dan nasihat untuk murid tersebut. Lagi-lagi kalau kita ni cikgu moral. Seterusnya, menjejaskan interaksi sosial. Isu buli boleh mencipta persekitaran yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Pelajar yang menjadi mangsa buli sering merasa terasing yang boleh menghalang mereka daripada membentuk hubungan yang sihat dengan rakan-rakan mereka. Di samping itu, saksi buli ni juga mungkin merasa takut dan tertekan kerana mereka tidak berdaya untuk campur tangan dan melaporkan insiden tersebut. Mereka takut untuk buat tersebut sebab takut nanti mereka pula yang dibuli kalau mereka campur tangan. Ini boleh menyebabkan budaya yang diam yang tidak bertempat di mana pelajar takut untuk bersuara dan melaporkan perlakuan negatif tersebut. Akibatnya, seluruh suasana di sekolah boleh menjadi tegang dan permusuhan seterusnya mengganggu keharmonian dan perpaduan yang sepatutnya wujud dalam komuniti sekolah. Interaksi sosial yang terganggu ini bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan mental dan emosi pelajar, tetapi juga mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan sosial mereka. Yang terakhir sekali adalah prestasi keseluruhan pelajar terjejas. Apabila berlakunya buli di sebuah sekolah, sama ada pembuli ataupun mangsa yang dibuli, prestasi akademik mereka semua terjejas. Ketika suasana di sekolah dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan akibat insiden buli, pelajar sukar untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran, khususnya mangsa buli kerana mungkin merasa tertekan dan cemas yang boleh mengganggu kemampuan mereka untuk memahami dan mengingati pelajaran. Tekanan emosi ini boleh menyebabkan penurunan dalam pencapaian akademik mereka. Selain itu, pelajar lain yang menyaksikan ataupun menyedari adanya buli di sekolah mungkin juga merasa tertekan dan terganggu. Mereka rasa tidak selamat. Kemudian, ini boleh menjejaskan kehadiran mereka ke sekolah. Dan ini akan menjejaskan juga prestasi akademik keseluruhan kelas dan sekolah. Baiklah, itu saja untuk sekolah. Seterusnya kita pergi kepada kesan dan akibat buli untuk peringkat tempatan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan dan akibat buli ni kepada tempatan. Okey, yang pertama sekali
kesan dan akibat buli kepada tempatan ni akan menjejaskan kesejahteraan masyarakat akibat daripada masa buli ni mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berkemurungan yang akan menyebabkan mereka ni berasa takut dan bimbang bila diorang ni berada di tempat awam. Jadi kesan daripada aspek tersebut akan menjejaskan hubungan sosial lah dalam masyarakat sebab masa buli ni tak nak terlibatkan diri dengan tak nak terlibatkan diri dalam aktiviti sosial macam tu. Lepas tu kesan dan akibat yang kedua ni adalah merosakkan imej masyarakat dan negara. Hal ini kerana masyarakat lain ni hilang kepercayaan terhadap sesebuah masyarakat tersebut disebabkan oleh kes buli atau kes keganasan yang berleluasa lah, Bukan setakat itu sahaja, masyarakat tersebut juga dipandang sebagai masyarakat yang mempunyai nilai moral yang rendah. Sebab biasalah tak ada nilai moral, tak ada nilai tolong-menolong, asyik buli, gaduh kan. Lepas tu dipandang undang-undang ni tak ada ketidakupayaan undang-undang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perkara tersebut juga akan menyebabkan aktiviti sosial yang melibatkan masyarakat luar ni berkurang. Sebab masyarakat luar pun takut nak datang nak terlibatkan diri dengan masyarakat yang bermasalah ni kan. Jika masalah ni dibiar secara berleluasa, ia akan menjejaskan ekonomi tempatan kerana pelabur-pelabur asing ni tidak berani untuk melabur di negara kita lah. Okay. Jadi, saya pergi kepada kesan dan akibat yang ketiga, iaitu kesan buli yang berleluasa dan berpanjangan ini juga akan membentuk budaya kekerasan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat ni menggunakan kekerasan untuk melindungi diri sendiri kerana mereka ni berasa tidak selamat dan tidak mempercayai orang di sekeliling mereka lah akibat daripada kes buli yang meningkat membuatkan masyarakat ni rasa takut, jadi menggunakan kekerasan untuk melindungi diri sendiri. Masa buli tu menggunakan kekerasan untuk melindungi diri mereka daripada pembuli. Ya, betul. Okay. Lepas tu, perbuatan ini juga menyebabkan pengaruh negatif terutamanya dalam kalangan remaja lah. Sebab tak ikut-ikut dengan situasi yang mereka berada tu. Jadi, situasi tersebut menjadi satu norma lah bagi masyarakat jika tidak diambil tindakan oleh kerajaan atau NGO atau sebagainya. Lepas tu kesan dan akibat yang terakhir ni adalah kesan dapat meningkatkan tekanan masyarakat. Perkara tersebut berlaku kerana ibu bapa ni sentiasa berasa bimbang akan keselamatan anak-anak mereka sehingga terdapat ibu bapa yang tidak membenarkan anak-anak mereka bermain di taman sebab rasa takut, risau anak kena buli. Di samping itu, tekanan masyarakat ni berlaku kerana hilang kepercayaan terhadap pihak berkuasa sehingga menyebabkan pengurangan keterlibatan dalam aktiviti masyarakat. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Alia. Okay, seterusnya kesan dan akibat buli bagi peringkat global. Pertama sekali kesan. Yang pertama, pembentukan budaya takut dan ketakutan. Yang mana di kawasan yang punya masalah buli yang meluas ni, ia boleh membentuk persekitaran yang tidak selamat di mana ketakutan dan ketidakpercayaan antara individu menjadi perkara biasa. Okay, kat sini kan bila kawasan tu ada masalah buli yang teruk, so ibu bapa sendiri pun akan rasa
tak percayalah kepada anak diorang untuk bawa keluar pergi main kat taman ke apa, sebab diorang takut bila anak diorang keluar, anak diorang akan dibuli tanpa sebab. Yang kedua, pengaruh negatif terhadap institusi pendidikan. Buli yang berlaku di sekolah atau institusi pendidikan boleh menyebabkan kerosakan terhadap reputasi institusi tersebut serta mencetuskan masalah disiplin dan moral di dalam kalangan pelajar. Okey, bila kes buli ni berlaku dalam mana-mana institusi pendidikan, yang ni boleh mencalahkan imej institusi pendidikan tu sendirilah dan menyebabkan orang masyarakat luar ni tak percaya nak hantar anak diorang dekat institusi ni sebab diorang takut kalau diorang hantar anak diorang dibuli. Sebab kat sini pun bila kita lihat dalam institusi ni pelajar-pelajar kat sini ni kurang berdisiplin dan ada masalah moral. So ini menyebabkan diorang takut anak mereka ni terpengaruh dengan pelajar-pelajar yang bermasalah ni. Dan akhir sekali, kos kesihatan awam. Dari segi global, buli memberi tekanan kepada sistem kesihatan dengan peningkatan permintaan untuk rawatan kesihatan mental serta intervensi sosial memerlukan kos yang besar untuk menangani kes buli. Okey, yang ketiga ni, bila kes buli ni terlalu banyak dan meningkat secara mendadak, jadi kerajaan ni terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk menampung masa-masa buli yang kesan daripada buli ni kepada masa buli iaitu penyakit mental lah. Kat sini bila terlalu ramai dan tak cukup doktor kaki tangan hospital nak cover untuk sakit mental ni, jadi kerajaan terpaksa panggil daripada orang luar untuk berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ni. Sama juga untuk intervensi sosial ni. Yang mana kerajaan terpaksa mengeluarkan bajet yang lebih untuk buat kempen kesedaran untuk diiklankanlah di mana-mana platform ataupun di sekolah supaya kes buli ni menurun. Dan seterusnya akibat. Yang pertama, impak sosial jangka panjang. Iaitu buli bukan sahaja memberi kesan kepada individu tetapi juga kepada generasi yang akan datang kerana ia boleh menyebabkan kitaran keganasan di mana masa buli mungkin menjadi pembuli di masa depan. Okey, dekat sini bila masa buli ni dibuli, jadi bila ada contohlah di sekolah lah, macam contoh senior dengan junior. Bila junior ni dibuli, junior ni akan ada junior lagi di bawah ni kan. So dekat situ dia akan buat benda yang sama macam mana senior dia buat sebab dia rasa junior ni kena rasa macam mana dia rasa masa dia jadi junior dulu. Okey, yang kedua, pengaruh media sosial. Dengan perkembangan media sosial, buli cyber telah menjadi satu masalah global yang memburukkan lagi kesan buli fizikal dan emosi. Penyebaran mesej atau penghinaan dalam talian boleh menyebabkan lebih ramai individu menjadi sukar untuk dikawal dan diatasi. Yang ni kita boleh tengok dekat platform yang kita selalu main lah macam TikTok. Ada yang kalau kita kadang-kadang kita baca komen tu kan, video tu tak ada apa pun sebenarnya tapi ada segelintir individu tak bertanggungjawab ni meninggalkan komen yang buruk lah sehingga menyebabkan mental orang yang buat posting video tu menurun. Dia jadi hilang keyakinan diri, takut untuk berjumpa dengan khalayak ramai sebab kan kata-kata yang dikeluarkan oleh individu tak bertanggungjawab ni. Macam kita tahu ada, tak silap saya, ada kes yang influencer lah yang meninggal bunuh diri sebabkan ni lah disebabkan oleh kata-kata yang komen-komen yang tak elok yang ada dekat posting dia yang menyebabkan dia tekanan perasaan dan memilih untuk membunuh diri. Dan akhir sekali, ketidaksamarataan sosial. Di setengah negara, buli mungkin berlaku kerana perbezaan etnik, agama, jantina atau orientasi seksual. Ini meningkatkan jurang ketidaksamarataan diskriminasi di peringkat global. Macam untuk poin yang terakhir ni, ada setengah negara ni macam diorang ada macam mana yang cakap, kalau bahasa Inggeris mungkin orang panggil tabu kot. Dia macam menganggap satu jantina ni macam membawa kepada benda yang tak elok macam
bala lah macam tu. So bila dia jadi macam tu, maka berlakulah diskriminasi jantina macam lelaki ni jantina ni memandang jantina ni sebagai tak elok lah macam tu. Sekian itu saja daripada saya. Ada apa soalan untuk pendengar? Saya ada soalan. Saya nak tanya, apa peranan kerajaan ataupun NGO, sekolah dan media dalam menangani isu buli ni di peringkat global? Soalan Naimah, apakah peranan kerajaan, NGO dan sekolah bagi menangani isu di peringkat global? Betul ke? Ya, betul. Okey. Bagi saya lah, kalau kerajaan ni, mungkin kerajaan ni boleh menyusun semula dasar dan perundangan, contohnya perundangan anti-bully. Lepas tu, kalau NGO pula, NGO mungkin boleh buat kempen kesedaran untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat ni tentang kes buli, kesan-kesan dia, kesan dia terhadap masyarakat tempatan, anak-anak kita, saudara mara kita. Dan kalau peringkat sekolah, mungkin sekolah ni boleh buat program, contohnya program persediaan persekitaran selamat. Melalui program ni, cikgu-cikgu bolehlah bagi tahu atau mengajar, mendidik anak-anak murid ni supaya tak membuli. Macam mana menangani kes buli di sekolah. Macam mana kita nak handle masalah buli di sekolah ni. Menjawab soalan ke Naimah? Menjawab. Terima kasih. Ada soalan lagi ke? Saya nak tanya soalan. Ya. Apakah kesan psikologi dan emosi yang dihadapi oleh mangsa buli di seluruh dunia? Dan adakah ia berbeza mengikut budaya atau sebaliknya? Okey, baiklah. Kesan psikologi dan emosi yang dihadapi oleh mangsa buli ni boleh jadi yang sangat mendalam. Saya rasa semua mangsa buli mengalami emosi yang sama kalau mereka dibuli. Tidak berbeza lah untuk global. Kalau kita dibuli, rasa kita sama. Iaitu kita akan rasa kemurungan, rasa kebimbangan yang melampau, kesan trauma daripada buli tersebut. Contohnya, bila dah habis sekolah kita nak bekerja, kita boleh jadi takut untuk bersosial dengan rakan sekerja sebab kita trauma masa di sekolah dulu kalau kita kena buli. Trauma ni, dia kesan emosi dan kesan psikologi. Bila psikologi dan emosi kita tak stabil, boleh menyebabkan banyak lagi masalah kesihatan yang lain. Contohnya seperti insomnia, masalah yang susah nak tidur. Lepas tu kekurangan selera makan. Asal usulnya daripada kemurungan, iaitu kesan psikologi dan emosi seseorang tersebut. Dalam setengah kes yang lagi serius, boleh membawa kepada kes bunuh diri ataupun kes mencederakan diri sendiri. Kita pernah tengok kan orang yang cut bahagian nadi dia ni. Dia sikit-sikit untuk orang panggil, dia panggil mengekspres rasa sakit dalaman dia tu dengan sakit fizikal dia. Jadi apabila dibuli,
kita memerlukan sokongan yang sewajarnya lah daripada keluarga untuk menghilangkan rasa trauma dibuli tu. Kita memerlukan pelbagai pihak untuk menyokong. Keluarga, rakan, pihak sekolah juga kalau ada kes buli kena ambil tindakan yang sewajarnya. Jangan disebabkan ibu bapa pelajar tu adalah penyumbang PIBG terbesar, kita biarkan kes anak dia begitu saja. Kita kena berlaku adil kepada semua kerana setiap perbuatan kita akan disoal di akhirat nanti. Jadi itulah jawapan saya. Menjawab soalan ke Fahira? Menjawab soalan. Terima kasih ya. Ya. Seterusnya, Saya nak tanya, apa contoh terbaik program pencegahan buli di peringkat antarabangsa? Ditangkan dengan lebih soalan dia apa contoh program pencegahan buli di peringkat antarabangsa? betul? Okey. Antara program pencegahan buli lah yang berjaya di peringkat antarabangsa yang ada dekat dalam inilah setakat ni. Yang pertama, Always Bullying Prevention Program, dalam singkatan dia OBPP. Negara yang buat program ni ialah negara Norway, yang mana program ni diperkenalkan oleh Dr. Dan Olweus pada tahun 1980-an, yang merupakan satu program pencegahan buli yang paling terkenal dan berkesan lah masa tu. Dalam program ni dia melibatkan pelajar, guru dengan pelibatan ibu bapa. Antara hasil daripada program ni menunjukkan pengurangan yang ketara lah dalam kes buli dan peningkatan dalam iklim sekolah. Selain itu dia dapat memberikan penekanan kepada tanggungjawab komuniti untuk menangani kes buli. Yang kedua, KIVA, Anti-Bullying Program. Yang ni negara Finland lah. KIVA ni program pencegahan buli yang dibangunkan oleh University Turku, Finland. Dalam program ni mengandungi pendekatan yang sistematik berasaskan pendidikan untuk cegah dan menangani buli di sekolah. Termasuk daripada bahan pengajaran, latihan untuk guru dan panduan untuk pelajar. Hasil daripada pendidikan KIVA ni dapat kurangkan kejadian kes buli dan tingkatkan iklim sosial dekat sekolah ni. Dan program ni diperluaskan kepada negara lain termasuk Belanda dan Belgium. Dan akhir sekali, Anti-Bullying Alliance dibuat di negara United Kingdom. Alliance ni merupakan gabungan organisasi yang bertujuan untuk kurangkan kes buli dekat sekolah dan dalam komuniti. Mereka menyediakan sumber, kempen dan sokongan untuk sekolah dalam melaksanakan program pencegahan buli ni. Hasil daripada program ni, mereka berjaya libatkan semua pihak termasuk guru, pelajar, ibu bapa dan dapat menghasilkan perubahan positif dalam tingkah laku pelajar. Jelas tak penerangan saya? Jelas. Akhir sekali kesimpulan daripada kesan dan akibat buli ni, buli merupakan sebuah isu yang memberikan kesan dan akibat negatif kepada kedaulatan dan ketenteraman negara. Hal ini kerana apabila berlakunya buli, kesan kepada pemangsa hingga menyebabkan trauma dan kesihatan mental merosak sehingga mengganggu kehidupan seharian. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk menyelesaikan isu ini. Sekian ini saja pembentangan daripada kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.